wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Semoga korang semua sihat bersama keluarga tercinta. Hai guys. Alright. Hari ni Abang Daus live lagi dengan korang. Okay, hari ni Abang Daus hari Jumaat, hari cuti Pendekan Elektrik. Right. Kami bercuti hari ni, okay. Tetapi hari ni Abang Daus ada site visit dan juga pergi ke ada beberapa tempat lah untuk tugasan yang perlu diselesaikan, alright. Jadi hari ni Abang Daus nak share dengan korang, untuk korang yang nak masuk rumah, okey, baru, okey, yang tak ada meter lagi guys, alright, ataupun korang nak masuk ataupun nak masuk kedai baru, okey, nak masuk kedai baru, meter tak ada lagi, ataupun rumah korang ni single phase nak upgrade pada 3 phase, okey, memerlukan korang untuk apply meter pada TMB, okey. Alright. Jadi hari ni Abang Daus nak share dengan korang, okey, cara dia, okey. Sebabnya kalau dulu, okey, dulu dalam 2 tahun lepas, alright. 2 tahun lepas 2 tahun dan ke atas lah, alright. TMB mengeluarkan syarat bila nak apply meter ni, alright, dia mesti melalui kontraktor yang berdaftar lah dengan ST. Okey, jadi itu agak terbatas lah untuk kita buat sendiri, okey. Jadi bila dalam masa 2 tahun ni, alright, TMB dah ubah syarat dia, okey. Bila dah ubah syarat TMB ni, alright, yang membolehkan owner rumah ataupun penyewa dan juga penyewa kedai ataupun owner kedai untuk apply sendiri meter tu. Okey, jadi sekarang dah tak risau dah guys, alright. Korang nak apply meter sekarang ni boleh terus ke TMB. Alright, Abang Daus nak share dengan korang hari ni cara-cara dia. Okey, share dengan korang cara-cara, okey, untuk korang submit sendiri, okey. Kalau korang tak ada masa untuk submit meter TMB tu, alright, korang boleh saja pas. Jadi kat mana tadi? Alright, okay. Sediakan, okay, first guys, alright, first. Okay, kita kena sediakan dokumen yang diperlukan oleh TMB, alright. Kita kena sediakan dokumen. Okay, dokumen yang kita kena sediakan seperti berikut guys, alright. First, kita kena sediakan salinan IC pemohon, alright. Kalau korang sebagai owner rumah ataupun owner kedai, okay, korang kena sediakan IC, okay. Alright, nombor 2, nama ibu. Nama ibu pun nak juga, okey. Nombor 2, nama ibu, dokumen yang diperlukan. Salinan perjanjian jual beli, alright. Okey, yang dah stamping lah. Perjanjian sewa berstamping. Perjanjian, kalau korang ni owner rumah, okey, korang kena ada salinan perjanjian jual beli, okey, iaitu geran lah. Okey, geran dan cukai ataupun cukai pintu, alright. Korang kena ada benda tu. Okey. Kalau korang ni penyewa, alright, korang kena ada perjanjian sewa berstamping, surat kebenaran daripada pemilik. Okay. Jadi korang kena ada kalau korang yang menyewa lah, alright. Okay. Okay, yang lain tu macam cas duty stamp RM10, okay. Wang cagaran baru. Okay, wang cagaran baru ni kejap lagi Abang Daus explain, alright. Sebab ini adalah deposit daripada korang dan memerlukan korang untuk bayar deposit, alright. Okey, yuran proses tukar nama RM3, okey. Jadi macam cas duty stamp ni RM10 je guys, tak banyak pun. Okey, jadi yuran proses tukar nama ni RM3 kan. Bukan mahal pun, RM10 saja. Alright. Okey. Jadi gambar panel meter dan nombor rumah perlu dicetak, alright. Gambar meter, gambar panel meter. Okey, gambar panel meter dan nombor rumah tu perlu diambil lah. Okey, ambil gambar. Okey. Untuk TMB, kena bagi TMB. Jenis kayu menghadap ke jalan, pendawaian lengkap, ketinggian papan meter 1.75 hingga 1.85 meter. Alright. Okey, jadi benda ni korang kena sediakan. Okey. Abang Daus ulang lagi sekali, salinan IC pemohon, nama ibu, salinan perjanjian jual beli ataupun cukai pintu, perjanjian sewa berstamping, surat kebenaran daripada pemilik serta geran, serta geran atau cukai pintu. Maksudnya kalau korang menyewa, korang kena dapatkan, orang cakap perjanjian sewa beli tu secara berstamping. Alright, bila secara berstamping tu, itu yang diperlukan oleh
TMB. Alright, kita perlukan benda tu. Alright. Lagi satu, yuran proses tukar nama RM3. Okey, charge duty stamp RM10. Jadi kita kena sediakan benda tu. Alright. Okey, katakanlah korang nak apply atas nama syarikat. Alright, atas nama syarikat meter tu, korang kena sediakan dokumen nama seperti di atas, salinan IC director. Okey, tak kisahlah mana-mana director dalam company itu, salah satu. Alright. SSM, dia nak borang 9 dan 49. Okey, SSM borang 49 dan 9. Alright. Surat wakil, kalau wakil yang pergi submit, alright, jadi surat tu diperlukan, okey, daripada company. Dan shop syarikat itu untuk company lah, kalau korang nak orang cakap apply atas nama company. Alright. Kalau korang tak nak apply atas nama company, nak apply atas nama individu, tak jadi masalah. Boleh juga, macam Abang Daus bagi tahu syarat-syarat dia. Okey. TMB adalah orang cakap dalam 2 tahun ni dia dah bagi owner sendiri yang submit untuk pasang meter dekat rumah. Jadi kalau korang memang tak sempat, memang perlu upah wireman ataupun kontraktor lah untuk pergi buat urusan ni. Tetapi kalau korang sempat, buat sendiri pun boleh guys. Alright, buat sendiri pun boleh. Okey. Mungkin ada yang tak tahu lagi, Abang Daus pasti mesti ada yang tak tahu lagi, sebabnya benda ni orang cakap baru 2 tahun. Dan tak, orang cakap benda ni bukanlah orang cakap benda satu isu yang sentiasa kita buat. Jarang-jarang kan. Jadi kita mungkin tak ambil tahu ataupun terlepas pandang benda ni. Abang Daus sangat pasti benda tu. Alright. Alhamdulillah sihat. Okey, terbaik lah Tuan Zack. Alright. Jadi selepas korang dah sediakan semua dokumen yang diperlukan oleh TMB, alright, korang pergi dekat TMB dan minta borang. Okey, kalau dekat Seremban ni, TMB dekat dengan jalan kereta api tu kan, dekat bandar lah, pusat bandar lah TMB tu kan. Alright. Kalau TMB tempat lain tak boleh guys. Contoh macam TMB dekat Senawang, okey, yang dekat JPJ tu, itu tak boleh. Itu tempat pencawang sahaja. Alright, situ tak dibenarkan buat urusan apa-apa. Jadi kalau urusan untuk meter TMB ni, terus pergi dekat town. Alright, kalau dekat Seremban ni lah, kat luar bandar kurang pasti. Jadi korang terus pergi dekat town, dekat TMB tu, direct sahaja dengan orang cakap tempat dekat kereta api tu kan, dekat dengan Kos Mehmet. Kat situ ada satu TMB besar kan. Alright, jadi korang pergi kat situ minta borang. Okay, minta borang. Korang cakap korang nak submit. Okay, korang nak submit untuk meter, ataupun korang nak upgrade untuk meter korang. Jadi apa sahaja yang korang nak berkaitan meter, boleh pergi situ. Alright, korang minta borang dengan pegawai TMB tu. Dia ada 2 cara guys. Boleh buat online dan juga borang. Baru ni PKP buat online. Jadi sekarang ni mungkin dah back pada borang. Jadi dia ada 2 dekat situ yang memerlukan korang untuk pergi TMB dan tanya dulu. Okey, mungkin sekarang ni bila dah PKP ni orang cakap dah tak macam dulu. Jadi boleh untuk korang pergi dan isi borang. Okey, jadi tak ada masalah kat situ. Pergi saja. Okey. Okey, nombor 3, selepas sediakan dokumen, pergi TMB, okey, minta borang, okey. Nombor 3 adalah submission, okey. Ada 3 cara untuk pantau progress. Lepas submit, okey, lepas pergi TMB dan minta borang, dah isi semua, submit. Okey, lepas submit, masa submit tu dia ada 3 cara untuk korang tengok progress korang. Progress untuk submission tu lah. Okey, ada 3 cara. 1, boleh pergi portal TMB untuk check. Okey, pergi portal website TMB untuk check. Nombor 2, berikan my TMB email dan password dekat pegawai yang korang buat submission tu. Sebabnya dia akan linkkan submission tu dengan korang punya my TMB. Alright. Jadi dekat situ korang boleh pantau. Okey. Kejap lagi Abang dah tunjuk dia ada progress ni, kat situ korang boleh pantau. Okey. Nombor 3, dia akan hantar email dekat korang. Okey. First kali submission dah selesai. Okey, macam ni lah Abang dah tunjuk. Okey, ini adalah orang cakap dia punya progress. Okey. First submission. Alright, macam ni Boleh nampak tak? Boleh nampak tak ni guys? Okey. Boleh nampak tak? Okey, dekat atas tu adalah submit. Okey, bila dah submit, bawah tu adalah application approve. Jadi korang boleh tahu benda ni dah approve belum. Alright, dah approve belum. Nombor 3, payment request. Maksudnya TMB perlukan lepas dah approve, TMB perlukan payment daripada korang. Okey, payment tu adalah deposit dan juga
cas daripada TMB untuk lay kabel. Alright. Okey. Yang cas deposit tu bergantung kepada keperluan korang. Contohnya kalau korang ni masuk kedai baru, upgrade daripada single phase pergi 3 phase, harga lain. Kalau pasang sahaja, alright, meter tak ada lay kabel, harga lain. Berdasarkan pada orang cakap keperluan korang. Macam kes orang cakap kes customer Abang Daus ni adalah di mana dia nak masuk meter saja. Dia kedai, okey, kedai bengkel. Alright, bengkel tu pula ataupun lot kedai ni dia dah siap, TMB dah siap, developer daripada developer sendiri dah siap lay kabel. Bila dah siap lay kabel, nampak sikit maksudnya tak berapa nak nampak ke? Sorry, mungkin ada reflect dekat sini. Boleh nampak tak tu? Aduh, macam blur je. Submit, okey. Okay, Abang Daus tunjuk, Abang Daus sebutkan first kali submission. Lepas submission dia akan pergi application approve. Maksudnya korang tahu, okay, dah approve aku punya application. Nombor 3, payment request. Dia perlukan payment daripada korang. Alright. Nombor 4, setting up power supply. Alright. TMB akan datang check. Alright. Sama ada papan orang cakap papan meter tu dah pasang belum. Itu kerja wireman Sekejap Abang Daus akan melompat ke arah tu. Okay, nombor 5 pula, waiting meter installation. Alright, lepas setting up power supply ni dia dah ada lambang hijau, maksudnya pun dah lepas. Lepas tu waiting meter installation daripada TMB. Alright, dekat sini pun akan bagi tahu. Maksud TMB akan datang untuk pasang last kali complete. Alright, bila dah complete tu dah selesai lah masalah untuk meter. Tetapi Abang Daus nak bagi tahu, submission ni untuk progress ni semualah supaya tak nak orang cakap pening kan Abang Daus bagi tahu, mungkin lewat, ada mungkin awal. Untuk semua progress ni 1 bulan guys. Alright, 1 bulan. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Itu atas orang cakap TMB lah. Alright. Jadi itu adalah yang kita diberitahu bahawa benda ni adalah dalam masa 1 bulan. Alright. Jadi Abang Daus pun bagi tahu korang dalam masa 1 bulan. Alright. Okey, selepas korang dah boleh pantau, alright? Korang dah boleh pantau dekat telefon korang. Okey, dah tahu benda tu dah submit, mungkin dalam 3-4 hari pula tiba-tiba dah hijau, application approve. Lepas tu apa next step seterusnya. Okey. Itu korang dah tahu. Nombor 5, sebelum TMB nak pasang meter, korang kena panggil wireman dulu guys. Alright, bukan maksudnya korang dah pasang ataupun korang dah pergi sendiri TMB untuk apply, tetapi TMB perlukan syarat. Apa syarat dia? Kena pasang dulu papan meter. Alright, dekat meter tu ada satu papan color coklat. Yang tu wireman kena pasang dulu. Jadi korang ambil cari wireman untuk pasang benda tu dulu. Alright, itu adalah syarat wajib dia lah daripada TMB. Sebab TMB datang nanti dia tak ada dah nak time tu nak pasang papan, tak ada. Itu memang kerja daripada kontraktor ataupun wireman. Jadi korang kena upah wireman untuk pasang papan tu dulu. Okey. Nak elok lagi pasang DB box sekali. Alright, dia ada 2 lah, DB box dan juga papan. Alright. Jadi TMB akan datang check, okey. Betul tak keperluan untuk kedai ni ataupun rumah ni 3 phase. Sebab ada setengah orang dia keperluan single phase tapi dia nak upgrade 3 phase. Kalau TMB cakap ini bukan keperluan rumah ni, TMB tak akan lepaskan guys. Alright. Jadi tengok pada keperluan rumah korang. Alright. Okey, itu daripada wireman. Wireman ni akan pasang dulu papan tu, okey. Lepas tu baru TMB datang dan tengok, okey, dia akan set satu masa untuk pasang. Alright guys, itu adalah nombor 5. Dan last sekali Abang Daus nak bagi tahu korang, setiap orang cakap harga untuk deposit ni berbeza-beza. Okey. Korang first kali nak bagi korang nampak adalah di mana bila korang nak submit dekat TMB, korang keluar modal lebih kurang RM13 saja. Alright. Duty stamp dan juga orang cakap ada charge lah lagi RM3 tadi kan, kalau sudah tak sure. RM13 je korang keluar duit. Okey. Bila korang dah keluar duit RM13, korang panggil wireman. Alright. Panggil wireman untuk pasang papan meter tu lebih kurang dalam 100 lebih ataupun 100 lebih lah, lebih kurang macam tu lah harga dia untuk masuk pasang papan meter tu. Alright. Dan DB tu atas keperluan. Alright, DB tu mungkin bawah 400. Okey, dekat situ 5 lebih kurang RM500 korang kena keluar untuk pasang benda tu dulu sebelum TMB datang pasang meter.
Okay, clear guys RM500 dan juga RM13. RM513 korang kena sediakan duit dulu. Okay. Selepas Abang Daus bagi tahu tadi payment request, alright, TMB perlukan payment daripada korang. Itu atas pada keperluan korang. Macam kes customer Abang Daus ni, dia ni nak masuk kedai shop lot lah. Okay, shop lot ni di mana kalau ikutkan sebenarnya dekat sini, okay, dekat sini dia ada tulis kalau nak lay kabel daripada tiang ke kedai, TMB akan charge RM1,700 guys. Alright. Tapi kes customer Abang Daus ni RM1,700 dia tak payah bayar, sebabnya dia daripada developer dah siap lay kabel. Alright. Jadi dia ada dua charge. Satu lay kabel daripada TMB, satu lagi deposit untuk korang punya meter. Okay, korang punya meter kalau macam kes yang customer Abang Daus ni ialah 2,500 something, 2,500. Okay, itu 3 phase dan juga itu adalah kedai baru. Okay, kalau nak pasang single phase, dia lagi murah lah. Dia maksimum 2,500 untuk meter TMB. Sorry, maksimum 2,900. Okay, ada dia lagi up lagi lah. Maksudnya korang standby 3,000 ke bawah untuk deposit guys. Alright. Tetapi kalau tempat korang tu ataupun rumah ataupun kedai yang korang nak masuk, okay, dia belum lay kabel lagi. Alright. Bukannya daripada developer, mungkin korang buat sendiri rumah tu ataupun upah kontraktor buat. Korang kena sediakan lagi RM1,700 untuk TMB lay kabel daripada tiang ke rumah korang. Alright. Jelas Jadi RM1,700 campur dengan around RM3,000, lebih kurang RM4,600 something. Korang kena sediakan. Itu adalah kos yang korang kena keluarkan sendiri. RM4,600 campur dengan pendawaian yang kontraktor buat, RM500 tadi, lebih kurang RM5,100. Itu kos yang korang kena keluar duit untuk TMB lah, apply meter TMB. Tetapi kalau korang rasa macam leceh lah, aku tak ada masa nak pergi TMB, korang boleh upah kontraktor ataupun wireman untuk pergi submitkan untuk korang. Alright. Rate standard charge dia 800 ke bawah guys. Alright. Dia tengok pada berapa 3 phase ke whatever ke dekat rumah korang, keperluan korang. Tetapi submission tu ada setengah wireman Abang Daus tak nak lah bagi satu amount, tapi 800 ada, 500 ada. Dia tengok pada wireman atau kontraktor. Alright, yang charge korang untuk submission saja guys submission saja. Jadi kalau korang tak ada masa, 5,000 lebih kurang RM6,000 korang kena spendkan untuk masuk meter. Alright, jadi Abang Daus just nak bagi tahu korang hari ni dan juga nak share. Sebabnya apa? Ada setengah customer dia tak tahu yang masuk meter ni sangat-sangat mahal. Dia tak tahu yang selepas bayar RM500 untuk pasang papan meter, dia ingat TMB datang terus pasang. Tak. Dia ada deposit, dia ada charge daripada TMB untuk lay kabel. Jadi benda tu makan modal lah. Okay, jadi ada setengah customer yang isukan benda ni. Sebabnya dia tak tahu. Sebabnya benda ni baru 2 tahun. Okay, macam Abang Daus cakap tadi, TMB dia dah bubarkan orang cakap syarat, di mana kontraktor yang berdaftar dengan ST sahaja. Okay, jadi TMB dia dah ubah dia punya, orang cakap dia punya law kan. Dulu kontraktor TMB yang berdaftar dengan ST, Suruhanjaya Tenaga saja yang layak untuk apply dekat setiap rumah customer. Jadi korang memang tak boleh apply. Jadi bila korang tak boleh apply, okay, korang kena bayar submission fees kepada dia orang. Jadi Abang Daus tak sure kenapa TMB dibubar balik. Cuma sekarang ni kedai yang melebihi 5 tahun ke atas, bukan rumah kedai yang melebihi 5 tahun ke atas, barulah kena berdaftar. Maksudnya company yang berdaftar dengan ST sahaja yang boleh submit untuk korang. Kedai lama lah, korang nak sewa kedai tu kan, tiba pula korang nak masuk meter ataupun nak upgrade meter tu kan. Jadi ia memerlukan kontraktor yang berdaftar dengan ST yang layak untuk submit. Korang tak boleh submit. Tetapi dalam kes untuk submit dekat rumah ataupun dekat kedai baru yang bawah 5 tahun, korang boleh buat sendiri guys. So tak perlu nak bazirkan duit, buat je lah sendiri. Kan, sebabnya benda ni tak semua tahu guys. Sebabnya benda ni tak semua orang ambil pot pun. Sebabnya mungkin 20 tahun sekali baru nak masuk rumah baru. Okay, ataupun sekali seumur hidup dah beli sebiji rumah. Okay, ataupun
tak pernah plan nak berniaga. Okey, tiba-tiba nak masuk kedai. Kan? Korang mesti tak tahu benda ni dah orang cakap bubarkan oleh TMB. Jadi korang boleh submit sendiri guys. Sangat simple. Alright. Bila ada orang cakap dengan korang, saya submit meter ni, saya charge 3,000. Korang jangan percayalah. Alright. Saya submit meter ni. Okey. Saya submit meter ni, saya charge 6,000. Itu semua merepek guys. Alright, merepek. Abang Daus tak nak cerita panjang sebab memang Abang Daus adalah wireman yang orang cakap banyak pengalaman. Banyak pengalaman macam tu kan. Tapi nak bagi tahu, tak nak bagi tahu kat sini. Bukan masa ni lagi Abang Daus rasa nak bercerita tentang benda tu. Tetapi Abang Daus sendiri pun ada pengalaman. Jadi korang kena ambil tahu ni guys. Alright. Jangan orang cakap sebab kita malas nak pergi submit sendiri, kita bagi dekat wireman. Kalau wireman tu charge korang bawah 1,000, bawah 800, bawah 500, bawah 800, is okay. Itu adalah sesuatu benda yang munasabah dari akal lah. Okay, submit saja pun. Alright. Okay guys, jadi korang kena ambil pot lah sedikit. Alright. Kalau korang tak nak pening kepala, bayar dekat orang cakap wireman ataupun kontraktor untuk buat pendawaian ataupun submission meter korang ni, pastikan harga dia RM800 ke bawah. Itu adalah standard rate yang dah ditentukan dulu. Okay. Sekarang ni masing-masing main hentam je guys. 3,000 dia charge. Abang Daus baru ni ada tanya, 15,000 pun ada. Abang Daus tak tahulah siapa yang ambil 15,000 tu. Abang Daus pun tak sure. Abang Daus pun sampai tak boleh, tak masuk ke akal kita kan. 3,000 korang submit ni, submit pergi TMB, korang isi borang ataupun daftar online. Okay, korang charge customer 3,000. Alright. Tak masuk akal lah. Bagi Abang Daus sangat tak masuk akal. Benda tu mengarut. Okay. Benda tu dah ditentukan standard rate. Okay, dah ditentukan standard rate, ikutlah standard rate kan. Kenapa perlu kita suka-suka tambah? Okay? Sebab customer tak tahu. Itu point dia. Sebab itulah Abang Daus cakap, okay, Abang Daus sering kali cakap dengan korang, bab pendawaian ni at least kita kena ada basic. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu, okay, orang akan ambil kesempatan sebab kita tak tahu. Alright. Itu yang orang cakap, kita akan rasa kesal. Okay? Tambah-tambah kalau dengan orang yang kita percaya buat macam tu, itu akan menjadikan. Jadi Abang Daus suka untuk share dengan korang supaya korang tahu. Masuk nanti nak masuk kedai, dah ada kedai, nak masuk rumah baru, pergi apply sendiri guys. TMB dekat je. Kalau daripada orang cakap, kalau kat Semban ni dekat tu, dekat town tu je, dekat direct orang cakap stesen kereta api tu, pergi dekat sana, tanya pegawai tu, tak susah pun. Kalau korang rasa memang tak ada masa langsung, korang pergi upah wireman, tapi pastikan harga dia 800 ke bawah. Itu adalah rate standard yang dah tentukan. Alright. Kan dululah kan, tapi sekarang ni masing-masing suka-suka main letak harga. Okay. Kalau Abang Daus ni, kalau ikut pun harga pendawaian Abang Daus bukanlah sangat murah guys. Tapi masuk akal lah kan. Tetapi kalau submit sahaja, modal dia ILO, modal dia tenaga menulis ataupun sampai 3,000, Abang Daus rasa sangat-sangat tak patut dan sangat-sangat tak boleh diterima akal. Jadi korang kena ambil tahu benda ni guys. Alright. Lepas ni kalau korang apply meter, pastikan kalau korang tak ada masa 800 ke bawah, ataupun korang pergi sendiri tanya TMB. Okay, pergi sendiri tanya, tak susah pun dia punya proses. Okay. Sebab apa? Sebab kita bila tak tahu, orang akan ambil kesempatan. Alright. Jadi korang kena ambil tahu sedikit, walaupun benda tu orang cakap tak melibatkan. Dia macam ni guys. Alright. Kadang-kadang kita ni keliru. Alright. Kadang-kadang wireman akan minta kita satu amount, contoh 3,000. Okay, 3,000 dia minta, lepas tu tanpa apa-apa dia cakap, kita pun dah rasa 3,000 ni termasuk dengan deposit, lay kabel. Kita pun akan ingat macam tu, tanpa orang cakap penerangan yang jelas. Tiba-tiba dia dah ambil 3,000, lepas tu dia cakap dengan korang, okey cik, sekarang ni TMB dah nak pasang meter, tapi dia tunggu bayaran daripada cik. Kena bayar lagi, 3,000 dah keluar. Ni kalau pasang meter 2,500, kena tambah lagi 2,500. Kalau jauh, kena lay kabel 1,700 lagi, 4,000, dekat 5,000 lagi korang kena tambah. Daripada asal ni sebenarnya korang punya pendawaian cuma 5,000, korang dah bayar 8,000 kat situ guys. Alright.
Jadi Abang Daus sangat-sangat untuk sangat-sangat nak bagi tahu korang supaya korang faham benda ni, supaya kita tak kena tipu. Alright. Sebab Abang Daus nak cerita pun Abang Daus tak suka sangat lah nak cerita banyak tentang isu tipu menipu ni. Sebabnya nanti kan orang cakap Abang Daus ni baik sangat lah konon. Bukan macam tu. Abang Daus sebagai wireman dah ada pengalaman benda tu, jadi Abang Daus nak share lah. Kan. Okay guys, itu apa yang Abang Daus nak share dengan korang hari ni. Harap korang semua alert tentang sharing Abang Daus hari ni. Okay, sebab kalau korang tak nak buat pun meter tu, satu hari nanti korang akan buat juga untuk masuk rumah baru ataupun kedai baru. Alright guys, semoga korang dapat sesuatu hasil perkongsian Abang Daus hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.